Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bab tahrimil ghibah. Ghibah bukan ghaibah. Kalau ghaibah makna hilang, lenyap. Ni ghibah maknanya mengumpat. Bab haramnya mengumpat atau keharaman mengumpat atau pengharaman mengumpat boleh berlaku. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kamu apa itu mengumpat? Qalu Allah. Apa itu ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Kata mereka, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzikruka akhaka bima yakrahu. Engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang tidak disenanginya. Qila, kata orang, kata sahabat, afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Bagaimana kalau apa yang saya sebut itu memang ada pada saudara saya, pada saudara saya itu? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ia memang ada padanya, jika apa yang kau katakan itu memang ada padanya, itu berarti mengumpat. Engkau mengumpatnya. Dan kalau tidak ada padanya, berarti engkau memfitnahnya. Engkau memfitnahnya. Bab bisharati man satarallahu ta'ala alaihi fid dunya bi an yastura alaihi fil akhirah. Ini tajuk ni tak itu ni ya. Tak berapa masuk tajuk ni. Jadi maksud bisyarah tu mana berita gembira. Bab berita gembira man, kepada orang yang Allah tutup itu yang jadi tak apa masuk tu. Man satarallahu alaihi fid dunya. Kalau kita kata berita gembira kepada orang yang Allah tutup keaibannya di dunia. Allah tutup keaiban di dunia. Orang tu buat salah, Allah tutup keaiban dia di dunia. Apa yang berita gembira untuk dianya? Untuk orang yang menutup keaiban dia tu sepatutnya dapat berita gembiranya. Tajuk tu sepatut kalau kita kata gini lebih terang, babu bisyarati man satara akhahu fid dunya, gitu baru masuk. Ni man satarallahu ta'ala alaihi, kecuali kalau kita kata alaihi itu dengan makna ala tu li ta'lil, kerana Allah SWT tutup kerananya di dunia. Tutup siapa? Tak jelas. Jadi tak tahu, mungkin dalam kitab-kitab lain, lagu lain ya? Support. Kalau lagu ni tak lagi. Tak lagi. Sepatutnya gini, baru terang. Berita gembira kepada orang yang menutup keaiban saudaranya di dunia, iaitu dengan Allah SWT menutup keaibannya di akhirat. Tu gitu sepatutnya. Jadi man satara akhahu atau aiba akhihi fid dunya, gitu sepatutnya. Tak apalah, itu masalah tajuk dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah
daripada Nabi SAW, sabda baginda, tidak Allah tutup keaiban sosok, la yasturullahu ala abdin fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah. Boleh juga kalau kita kata sesuai dengan hadis ni, maksud dia lagu lain. Kalau gitu betul tajuk tadi. Kita kata berita gembira kepada orang yang Allah tutup keaibannya di dunia, dengan dia menutup keaiban orang itu di akhirat pula. Kalau kita kata gitu, ini sesuai dengan hadis atas ni, iaitu tidak Allah tutup keaiban seseorang hamba di dunia, melainkan ditutupnya keaiban orang itu di akhirat nanti, dia pada hari kiamat nanti. Boleh juga kalau lagu tu. Kalau lagu tu sesuai dengan hadis. Maknanya tak apa, itu kita bincang kemudian. Kita bincang kemudian. Situ dulu, terjemah dulu. Dengan sanadnya Imam Muslim riwayatkan daripada Abi Hurairah, daripada Nabi SAW baginda bersabda, kalau berdasarkan hadis yang kedua ni tidak sesuai tajuk ni. Kalau berdasarkan hadis yang pertama, boleh. Boleh. Kalau berdasarkan hadis yang kedua, tak boleh. Ni hadis yang kedua ni bunyi dia lagu ni. Riwayat daripada Abi Hurairah, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, tidak ada seorang hamba pun menutup abdan, yakni keaiban mana-mana hamba di dunia ini, melainkan Allah akan menutupnya, yakni akan menutup keaibannya pada hari kiamat nanti. Akan lagu ada yang kedua ni tidak sesuai ni. Sebab kita kata tadi baru sesuai. Sebab kita kata tadi baru sesuai. Tak apa. Seterusnya, babu mudarati man yuttaqa fuhsyuh. Ini bab berlembut atau mengambil hati, atau kalau dalam bahasa yang mungkin kasar sikit, bermuka-muka dengan orang yang ditakuti kejahatannya. Dengan orang yang ditakuti kejahatannya. Dengan syaratnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah bahawa ada seorang lelaki pernah meminta izin untuk bertemu dengan Nabi SAW. Baginda berkata, benarkanlah dia. Kamu benarkan dia masuk. Falabi sabnul ashirah, dialah orang yang paling teruk di kalangan puak-puak tu. Nabi kata gitu. Biarkan dia masuk. Inilah orang yang paling teruk di kalangan puak-puak dia. Au bi'sa rajulul ashirah, atau lafaz dia begitu, maksudnya lebih kurang saja. Apabila orang itu masuk menemuinya, Nabi SAW melembutkan cakapnya dengan dia, bercakap dengan lembut, berlalu bercakap. Qalat Aisyah, Aisyah berkata, yang ni selepas orang tu pergilah, saya pun kata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau telah kata apa yang engkau telah kata tadi kepadanya, terhadap dia. Maknanya ni orang paling teruk di kalangan puak dia ni. Kemudian engkau berlembut pula dengannya. Qala, kata Rasulullah SAW, wahai Aisyah, sesungguhnya manusia yang paling teruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat nanti ialah orang yang ditinggalkan, wada'ahu au tarakahu, supaya lebih kurangnya maksudnya, orang yang ditinggalkan orang ramai, ittiqa'a fuhsyih, kerana takutkan kejahatannya, kerana takutkan kejahatannya. Orang yang dibiarkan oleh orang ramai, ditinggalkan itu maksudnya dibiarkan oleh orang ramai kerana takut akan kejahatannya. Dengan sanad satu lagi, seperti tadi juga, dari segi maknanya cuma ada beza sikit. Dia kata bi'sa akhu, tadi bi'sa, la bi'sa ibnu al-ashirah, ni bi'sa akhul qaum wa ibnu al-ashirah, beza sikit, tapi maksud dia lebih kurang lah. Inilah orang yang paling teruk di kalangan puak dia. Bab fadlir rifqi, ini bab kelebihan berlembut dan berhalus.
ataupun bersikap lembut, mempunyai budi, kehalusan budi, orang kata kehalusan budi, itu ar-rifq. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jarir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, orang yang tidak mempunyai sifat lembut, tidak mempunyai kehalusan budi, atau orang yang tidak mendapat, tidak diberikan, sama yuhram itu, mana orang yang tidak diberikan sifat itu kepadanya, orang yang tidak mendapat sifat itu, orang yang tidak ada sifat itu, sama yuhramil khair, berarti dia tidak mendapat kebaikan. Tak ada kebaikan. Orang yang tak ada sifat itu tak ada kebaikan. Orang yang tidak diberikan sifat itu berarti tidak diberikan kebaikan kepadanya. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan lagi daripada Jarir, katanya, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuhramir rifqa yuhramil khaira. Lebih supur tadi, supur. Seterusnya riwayat daripada Jarir lagi. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hurimar rifqa, mana dengan lafaz dengan sirah madhi, tadi mudhari', mudhari' ni madhi, makna dia lebih kurang orang yang tidak diberikan sifat ini, tidak diberikan kehalusan budi, tidak mempunyai kehalusan budi, berarti dia tidak mempunyai, tidak ada, tidak diberikan kebaikan. Atau asyak perawi, mana dengan lafaz madhi kau tadi, atau dengan lafaz mudhari' begini, serupa dengan sebelum pada ni, man yuhramir rifqa yuhramil khaira. Seperti tadilah kalau dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu rafiqun, maha lembut, sangat beralu. Allah ni sangat beralu, sangat lembut. Wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unfi. Dia memberikan kerana atau dengan sifat lembut itu sesuatu yang tidak diberikan dengan sebab kekasaran, dan sesuatu yang tidak diberikan dengan sifat-sifat yang lain, kalau ada pun. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya kelembutan itu tidak ada pada sesuatu, melainkan ia akan menghiasinya, mencantikkannya, dan tidak dicabut dari sesuatu, dihilangkan dari sesuatu, melainkan ia akan menghuduhkannya, memburukkan rupanya. Mana sifat lembut itu adalah di mana-mana pun, dia akan mencantikkannya. Dan kalau tak ada sifat itu, jadi huduh, jadi tak comel, gapo pun. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan lagi, supaya tadi lagi hadis, supaya hadis tadi juga, cuma tambahan daripada hadis tadi, iaitu Aisyah pernah nak naik seekor unta. Unta itu susah dikawal, fakanat fihi su'ubah, susah nak kawal, nak kontrol unta itu. Faja'alat turaddiduhu, dia cuba menguasainya. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, alaiki birrifq, gunalah kelembutan, pastikan kamu mengguna kelembutan dengan cara halus, bukan dengan cara kasar. Kalau nak menguasai dia, kuasailah dengan cara lembut. Itu caranya. Babun nahyi an la'nid dawab wa ghairiha. Ini bab larangan melaknat binatang-binatang dan selainnya.
Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Imran bin Husain, katanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersiap-siap untuk salah satu perjalanannya, ada seorang perempuan Ansar naik untanya. Dia naik unta, kemudian dia jemu dengan untanya itu, lalu dilaknatnya unta itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdengar laknat dia tu. Maka lantas baginda bersabda, khudhu ma 'alaiha wa da'uha, ambil segala barang yang ada di atas unta itu dan lepaskannya, biarkannya. Fa innaha mal'unah, kerana unta itu telah pun dikutuk, telah terkutuk, telah dilaknat. Qala Imran berkata, semacam saya nampak lagi sampai sekarang ni, unta itu berjalan di kalangan orang ramai, ma ya'ridu laha ahad, dalam keadaan tidak ada sesiapa pun mengganggunya. Dengan sanad satu lagi serupa juga, dia kata semacam saya nampak lagi unta yang kelabu warnanya itu. Dan dalam riwayat Al-Thaqafi, dia kata ambil apa yang ada di atas unta itu dan kosongkannya. A'ruha tu mana telanjangkannya, maksudnya kosongkannya daripada segala barang-barang dan peralatan yang ada di atasnya, pelana dia ke apa tu, semua tu kosongkan. Itu maksud a'ruha. Fa innaha mal'unah, kerana unta itu telah dilaknat. Dengan sanad yang Imam Muslim beriwayatkan daripada Abi Barzah Al-Aslami, katanya ketika seorang gadis naik untanya, naik seekor unta, di atas unta itu ada sedikit barang orang ramai. Tiba-tiba dia nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka sedang masuk ke lurah bukit yang sempit. Sibuklah masuk, jadi berbuklah kira-kira situ. Faqala hal. Dia kata, cepat, pergi. Hal tu bahasa unta lah. Sebab kita kalau kita Melayu itu bahasa ayah, nak panggil ayah. Jadi ni bahasa unta. Hal. Mana cepat. Pergi, cepat. Allahumma la'anha, ya Allah laknat dia. Laknatlah unta ni, lambat sangat ni. Gitulah kira-kiranya. Qala, kata perawi, maka Nabi SAW bersabda, unta yang sudah terkena laknat itu tidak boleh bersama kita. Jangan, dia tidak boleh bersama kita. La tusahibuna. Satu, mana tidak boleh. Kalau la tusahibna, janganlah unta yang telah dilaknat itu bersama kita dalam perjalanan ni. Jangan. Gitu dia ada dua, boleh baca dua. Dengan sanad satu lagi serupa tu juga, dia kata laimullah la tusahibna atau la tusahibuna rahilatun 'alaiha la'natun minallah. Tidak, demi Allah, unta rahilah tu unta juga, unta yang boleh dinaiki lah, ditunggangi. Unta yang telah dilaknat oleh Allah tidak boleh bersama kita dalam perjalanan ini. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sepatutnya seorang siddiq itu menjadi seorang yang suka melaknat. Tidak patut seorang siddiq, mana tidak layaklah seorang siddiq mempunyai perangai suka mengutuk. Kemudian dengan sanadnya Imam Muslim beriwayatkan daripada Zaid bin Aslam bahawa Abdul Malik bin Marwan pernah menghantar perabot yang ada padanya kepada Ummi Darda. Pada suatu malam, Abdul Malik bangun pada tengah malam tu, dia pun panggil khadamnya. Faka'annahu abta'a alaihi, macam khadam itu lambatlah.
Macam khadam itu telah lambat menyahut seruannya, maka terus dilaknatnya hamba itu, khadam itu. Pada keesokan paginya, Ummu Darda berkata kepadanya, malam tadi saya dengar kamu melaknat khadammu bila engkau panggil, ketika kamu panggil dia tu. Ummu Darda kata, saya telah mendengar Abu Darda berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang suka melaknat tidak akan boleh menjadi orang-orang yang dapat memberi syafaat dan menjadi saksi pada hari kiamat nanti. Orang yang suka melaknat ni tak boleh jadi syafi', orang yang memberi syafaat. Tak boleh memberi syafaat kepada orang, dan tidak boleh menjadi saksi pada hari kiamat nanti. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan lagi seperti itu juga. Seterusnya riwayat daripada Ummi Darda, daripada Abi Darda, katanya, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang suka melaknat tidak akan menjadi saksi dan tidak juga menjadi orang yang dapat memberi syafaat pada hari kiamat nanti. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hazim, daripada Abi Hurairah, katanya, pernah ada orang berkata, wahai Rasulullah, orang minta, wahai Rasulullah, kamu doalah keburukan ke atas orang-orang musyrikin. Nabi SAW kata, inni lam ub'ath la'anan, aku tidak diutus untuk melaknat orang, tetapi aku diutus membawa rahmat. Itulah hadisnya, panjang juga, sebenarnya tak dan belakang ni ya. Tak apalah, kita tengok dulu setakat mana dan. Balik semula, bab haram mengumpat. Bahasa kita mengumpat dah tepat dah lah tu. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, dalam Quran sebut. Dan janganlah sebahagian daripada kamu mengumpat sebahagian yang lain. Dalam Quran apa kata jangan. Bila jangan tak boleh lah, haram. Tak boleh. Dan disebutkan dalam Quran, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumu. Adakah seseorang daripada kamu suka makan daging saudara dia hak sudah mati? Tentu sekali kamu tidak suka. Jadi ngumpat orang tu supaya makan daging dia, supaya makan bangkai orang hak sudah mati. Hak hidup kita tak lalu orang kan. Hak mati lagi tak lalu. Kira-kiranya itu saudara pula. Dalam Quran jelas mana tentang mengumpat ni memang tak boleh. Dalam hadis pun serupa juga. Misalnya dalam bab ni Imam Muslim mari beberapa hadis yang menunjukkan tak boleh mengumpat itu. Jadi dia tanya, kadang-kadang sahabat ni bila tanya dia royak, tapi kadang-kadang banyak perkara kamu bila jawab tu tak betul. Senang-senang dia kata gini lah, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kamu tahu ke apa mengumpat? Ribah tu. Dah, ribah tu bahasa Arab juga, kira-kiranya dia tahulah. Tapi banyak kali dah, lepas-lepas tu kita royak lagu lain, dia kata tidak gitu. Macam lepas baru ni kan, kamu tahu siapa muflis, siapa kau orang bankrupt? Sahabat kata orang yang hutang dia lebih banyak daripada harta dia, gitulah. Ada, tidak gitu. Orang muflis ni gini pula dia royak. Jadi ni lagu tu lah. Jadi senang-senangnya pakai serah dia. Nabi SAW pun royak lah, gapo dia ngumpat-ngumpat ni. Mu sebut saudaramu dengan sesuatu yang tidak disenanginya. Sebut sesuatu tentang dia hak dia tidak suka. Hak dia tidak suka. Sebut tu alif belakang dia. Alif belakang dia. Kalau sebut molek itu tidak mengumpat. Dia suka. Kalau sebut molek kita puji dia, royak kelebihan dia, alif belakang dia, itu tidak mengumpat. Mengumpat ni mana sebut hak dia tidak suka. Alif belakang dia. Alif belakang dia tu maksudnya dia tidak dengar lah kira-kiranya. Sahabat pun tanya, bila gitu, lagu mana kalau hak saya kata tu memang ada pada saudara saya tu, memang ada. Nabi kata, kalau mu kata hak ada pada dia tu lagu mupaknya.
Hak tak molek tu kalau tak ada, itu tidak mengumpat, itu fitnah. Itu fitnah pula. Kau berat hak tu. Jadi hak ni mengumpat tu kalau ada lah. Jadi tak boleh lah. Tak boleh mengumpat ni ke mana-mana. Kata tak molek. Dia juling mata misalnya. Kita kata juling mata dia. Misalnya. Padahal sungguh memang juling. Kita kata di belakang dia. Dia mungkin dia berasa hati. Itu mengumpat. Jadi tidak nanti mengumpat ni mana hak besar-besar. Kita kata kenderaan dia huduh kok, murah kok, dengan maksud merendahkan dia. Dan kalau dia dengar, dia serah hati, mengumpat. Dia nak jelas mana. Dia pakai baju murah kok, gom murah kok, ikutlah kau apa pun. Asal dia, kalau dia dengar, dia tak suka, sakit hati. Kita kata dia tak pandai, dia bodoh kok dah. Memang dia bodoh sungguh. Tapi kalau dia tak suka orang ni, hak tak molek tu ada pada dia, sungguh pun tak boleh. Itu mengumpat belaka. Hak hidup, hak mati tak boleh mengumpat. Tak boleh mengumpat. Lepas tu kalau kita kata berkenaan dengan mak dia, ayah dia, dia tak suka juga, mengumpat juga orang panggil. Kait dengan dia, sebab kita kenal dia lah, kita kata ayah dia tu gini. Kalau tidak, tak ada, mengumpat juga. Jadi kata Imam Nawawi, dia kata kedua-duanya haram. Mengumpat dan memfitnah itu haram kedua-duanya. Tetapi tubahul ghibah li gharadin syar'i. Ada keadaannya mengumpat ini diharuskan. Kena tahu juga tu, diharuskan kerana ada maksud yang dibenarkan dalam syarak. Syarak membenarkan boleh, iaitu kerana nasbah. Ada nasbah ni tak apa. Kalau dia tahu, dia serah hati, dia nak marah juga, dia tak suka lah. Tapi kita ada alasan. Salah satu daripada nas, ni Imam Nawawi sebut. Yang pertama, at-tazallum. Fayajuzu lil mazlum an yatazallama ila sultan wal qadi wa ghairihima mimman lahu walayah atau qudrah ala insafihi man zalamahu. Fayaqulu zalamani fulan atau fa'ala bi kadha. Itu rekahnya. Dia kata menyatakan diri teraniaya, mengadu hal kepada pemerintah, orang yang ada kuasa, hakim ke, pemerintah ke, kalau ada kuasa ataupun lain-lain, orang yang ada kuasa lah, orang yang boleh mengadili, orang yang boleh bagi keadilan kepada dia. Kita royak bahawa orang ni telah menzalimi saya, orang ni telah buat gini-gini kepada saya, kita royak ke dia. Kalau tu dia tahu tu, dia marah juga, dia tak suka juga tu kira-kiranya. Tapi tak apa. Ngumpat lagu tu, nama ngumpat pun hakikat sebenarnya tidak ngumpat, tidak termasuk dalam hak ni, hak haram tu, dosa besar tu, tidak. Bahkan boleh itu reka. Lepas tu mungkin bentuk-bentuk dia tu banyak lah keadaannya kan, banyak lah. Tetapi asasnya itulah. Yang kedua, iaitu minta tolong untuk mengubah kemungkaran dan mengembalikan orang yang melakukan maksiat kepada kebenaran, dengan dia kata kepada orang yang dia harap ada kuasa lah orang tu. Dia kata kepada dia, si fulan itu buat kerja benda-benda lagu ni, tegahlah dia, halallah dia, dan seumpamanya. Dia kata orang tu duduk buat benda mungkar, benda maksiat, dia sendiri tak berani nak ubah. Dia pergi royak kepada orang lain, kira-kiranya dia kira orang tu boleh ubah. Jadi dia royak tu mesti dia royak rahsia kawan ni, buat gapo, buat gapo maksiat tu, maksiat gapo, dia royak lah. Jadi kalau tahu ketua dia tu marah, dia tidak suka juga tu kalau nak kira. Tapi tak apa, itu tak termasuk dalam mengumpat. Tujuannya nak suruh mengembalikan dia kepada kebenaran, jangan dia terus berada di dalam maksiat itu. Yang ketiga, al-istifta', minta fatwa. Misalnya dia kata kepada mufti ataupun tok guru,
ustaz kau siapa kau, dia tanya sesuatu hukum. Dia tanya. Jadi misalnya dia kata si fulan itu telah menzalimi saya. Dia royak masalah dia lah. Dia masalah dia. Atau ayah saya telah buat nyaya ke saya. Atau adik-beradik saya atau suami saya telah buat gini begini. Dia kata. Jadi boleh kalau begitu. Boleh ke ayah dia buat gitu, suami dia buat gitu, orang ni buat, boleh ke lagu tu? Dia tanya. Lepas tu lagu mana saya nak melepaskan diri daripada keadaan tu. Jadi dia royak lah. Gapo dia benar dia buat gapo? Awak yang awak kata zalim tu, ayah awak buat zalim tu. Dia tanya begitu. Dia berkata, ayah bui pitih kita maring hari ni dia minta keluar. Jadi saya bui ke dia dah. Dia buat nyaya ke saya lah tu. Ada tu. Sebab tu kena tanya. Tak boleh. Kalau orang lain boleh. Tapi kalau ayah bui kerana dia minta balik, boleh. Tidak orang panggil jilat mutah. Tu dia. Orang yang bui sesuatu kepada seseorang, lepas tu dia ambil balik kal-kal. Seperti anjing yang mutah, lepas tu dia jilat balik. Nabi kata tidak termasuk dalam waktu. Sebab apa? Nabi kata orang pergi ngadu lagu tu lah kepada dia. Dia kata anta wa maluka li abik. Mu sendiri tu, harta mu pun hak ayahmu. Nabi kata habis cerita. Jadi boleh jadi dia tak tahu. Dia ingat ayah dia buat nyaya ke dia lagu tu. Pergi tanya, dia tidak buat nyaya tu lagu tu. Ada kalanya buat nyaya sungguh. Misalnya ikutlah berapa pun kita kata ayah saya pukul saya, dera saya ke, so ni bekas ni, siapa menanduh, dia tunjuk, itu sungguh buat nyaya tu kalau lagu tu. Suami saya buat nyaya ke saya ke misalnya, lagu mana maknya? Panjanglah cerita. Jadi kalau dia royak benda-benda lagu tu, ikutlah salah ke betul ke, tapi mengikut fahaman dia hanya benda tu zalim. Dia nak menyelesaikan masalah, dia tanya, dia royak tak apa sekadar tu. Dan tak apa lagi. Tapi kalau dia tahu dah benda lagu tu tidak zalim, dia royak, itu jadi ngupak lah. Kalau dia tidak tahu, dia boleh royak. Kalau ayah dia tahu, nak marah juga. Ataupun kalau suami dia, saudara dia, siapa pun dalam contoh ni, gitu. Ini boleh kata dia bila perlu. Tapi hak semoleknya, kalau dia nak tanya, Imam Nawawi kata molek dia tanya gini, lagu mana kalau seorang tu dibuat oleh ayah dia gini-gini. Adik jangan kata ayah saya, dia kata gitu. Sebab tidak jelas lagi dia nak tanya ke tu. Dia tak tahu lagi lagu mana kalau orang buat gini-gini kepada isteri dia. Tidak jadi nyanyi. Tanya gitu. Jangan kata selalu ayah saya, kau suami saya, kau abang saya, kau buat nyanyi. Jangan kata gitu dah. Kalau boleh elok, jangan bagi tahu siapa. Gitu semolek-moleknya. Dalam kes orang-orang dekat begini, dalam kes orang-orang dekat begini, yang mungkin kerana kita tak faham, kita kata dia buat nyanyi, sebenarnya tidak. Tetapi kalau dia tentukan, dia ayah saya, saudara saya, atau gini-gini, boleh juga, tidak haram, tidak termasuk dalam ngupak tu. Sebab apa? Sebab hadis Hindun, kata dia, ada hadis Hindun. Hadis Hindun mak kepada Sayyidina Muawiyah tu lah. Bila dia pergi ke Madinah, ini cerita dia ringkas, dia royak gitu ya. Berdasarkan hadis Hindun. Mana hadis Hindunnya? Dia pergi, dia royak lagu mana Rasulullah. Abu Sufyan dia kedeku, kata dia. Jimat sangat, kata dia. Tak cukup ni kita ni makan minum di rumah ni. Jadi boleh kau saya ambil sebagai sekadar nak ambil hot tu lah. Boleh, Nabi kata tak apa. Tengok dia royak kepada Nabi, suami dia tu kedeku.
Pasal apa? Dia kira tak cukup ni makan ni untuk belanja dia. Lagu tu tak apa, dia sebut suami dia, tak apa. Nabi kata tak apa, ambil. Tapi kena ambil sekadar mana hak perlu je lah. Jangan lebih-lebih. Sekadar mana hak diperlukan, jangan lebih. Dia kata Aba Sufyan, rajulun syahihun. Kedeku. Ar-rabi', yang keempat, iaitu mengingatkan orang-orang Islam, membuatkan orang-orang Islam ni berada dalam waspada daripada kejahatan. Ini boleh berlaku dalam banyak bentuk. Misalnya jar'ul majruhin minar ruwat wasyuhud wal musannifin. Kita kata tak molek kepada perawi-perawi. Kita perawi ni tak pakas sikit abuk, tak ada ega, dengan tahi lembu pun tak ada ega, mahal lagi tahi lembu, betul. Kalau dalam kitab-kitab rijal banyak benar lagu tu. Ni pendusta besar Dajjal ni. Dia kata kata lagu tu enggak, kalau tua dia dengar marah, tak suka, benar lah tu kata lagu tu. Ni syaitan kata dia. Memang kata. Ia kata begitu Imam Syafi'i, Imam Ahmad, orang besar-besar. Sebab apa? Nak suruh orang beringat. Kalau kita kata sikit-sikit, orang tak beringat. Kata berat, jangan. Ni pengarang ni tak boleh, tak boleh. Kita boleh kata gitu. Saksi ni tak pakai ni, fasik, kita boleh kata. Nak suruh orang beringat, dan nak suruh benda ni tidak tersebar dengan meluah dalam masyarakat. Kalau tidak, buatlah ke mana-mana pun tak ada apa. Saksi orang terima semua bila-bila pun. Ni kalau saksi orang tak terima, apa tak terima? Demo fasik, banyak perkara. Serik orang, masyarakat jadi berubah dengan sendiri. Salah satunya cara nak mengubah masyarakat ni gitu. Ini harus bil ijma', kata dia. Semua ijma' ulama kata harus kalau lagu ni. Bal wajibun, bahkan wajib, kata dia. Saunan lisyariah, untuk menjaga agama. Wajib. Kita kena ni tak betul, akidah dia rosak, tidak Islam. Misalnya kita kata tu kan, tak boleh, kena kata. Tak apa dah, tidak panggil ngupak, tak termasuk dalam ngupak ni. Lepas tu ada juga yang termasuk dalam hak ni juga, kita royak keaiban benda tu. Apabila seseorang bicara dengan kita, tanya pendapat kita. Misalnya kalau engkau lihat orang beli sesuatu yang ada aib, engkau lihat orang pencuri, hamba, orang berzina, ataupun orang minum arak dan sebagainya, dan kau sebut kepada mustari, kepada pembeli, kalau dia tidak tahu, sebagai nasihat, bukan dengan maksud nak menyakiti, nak menimbulkan kerosakan, tidak, nak bagi dia beringat. Kalau itu jual, dia tidak royak benda ni cacat di mana. Kita tahu, kita royak benda ni, barang ni sebenarnya lagu tu tidak ngupak tu orang pandai. Kalau tu dia tahu, tak sukalah. Dia boleh jual dengan harga tu sebab orang dia tahu dah. Ataupun dia tidak tahu ke, tak apa. Jadi orang lain, kita yang tahu ni, kita royak kepada pembeli. Sebenarnya kalau setara ni dengan cacat lagu ni, tidak dengan harga tu. Jadi saya tak tahulah, adakah tua dia tu tahu atau tidak tahu. Kalau tua dia tahu, kita royak, tak apa, kita royak. Dia tahu saja, dia nak ambil untung. Tidak mengupak lagu tu. Atau kalau hamba zaman itu, zaman sistem hamba dulu, hamba ni hamba jenis curi, jenis berzina, jenis minum arak, macam-macam orang nak beli tu, nak beli hamba tu, kita royak hamba ni lagu ni, lagu ni. Tak apa, tidak mengupak. Sebab apa? Royak hakikat lah. Kalau dia ada perangai lagu tu, semula berlaku pula perangai ada lagu tu, payah nak ubah. Dan begitu juga benda-benda lain boleh royak. Bukan dengan maksud nak menyakiti, nak merosakkan hubungan ke apa, tidak. Begitu juga termasuk juga dalam hak tadi. Hak tadi, yang ni nak bagi orang Islam dia beringat daripada kejahatan, nak jaga. Termasuk juga kepada dia, iaitu kita tengok orang ngaji, dia duduk pergi kepada orang fasik, ngaji dengan orang fasik, hak tak betul, hak tak pandai, misalnya kita kata. Ataupun ahli bid'ah, dia duduk ambil ilmu daripada orang tu, engkau takut akan mudarat pada dia. Jadi engkau pun royak, sebenarnya dia ni gini-gini, royak. Tak apa, tidak termasuk dalam mengumpat.
Ni untuk agama, kebaikan agama. Kita nasihat dia, tidak termasuk dalam mengumpat. Jadi engkau kena nasihat dia, royak keadaan dia dengan maksud ikhlas lah, dengan ikhlas lah. Ataupun dia kata termasuk juga dalam nak jaga agama juga ni, iaitu orang ada kuasa tetapi dia tidak menjalankan kuasa dia tu dengan betul, atau dia tak ada kelayakan, atau dia fasik, dia tu pemerintah, dia boleh royak kepada orang lebih tinggi lagi, orang ni telah buat gini-gini, salah. Tak apa, tidak mengumpat. Kalau pemerintah, penguasa, kita royak kepada orang yang lebih lagi. Kalau zaman kita ni lebih lagi, rakyat lah, rakyat lebih lagi, muka rakyat yang menentukan kan, pemerintah. Jadi kita royak kepada rakyat, dia gini. Dia gini, itu tidak mengumpat. Kalau tidak mengumpat lagi. Sebab apa? Nak jaga agama. Kalau dia buat tu tak betul lah. Kalau dia buat tu betul tak boleh lah. Kalau dia buat tu tak betul, dia pakai piti rakyat kau, kita ada bukti. Dia rasuah kau, dia pilih kasih kau, ikut. Kita boleh royak. Sebab apa? Kalau tidak, sebanyak mana orang akan tertipu dengan dia atas nama agama. Nama agama. Supaya orang tidak tertipu dengan dia, dan supaya dia jaga diri dia, jangan berlarutan berada dalam keadaan itu. Jadi semula mana-mana pemimpin serik lah. Kalau tahu benda lagu ni, orang tak boleh terima, masyarakat tak boleh terima. Jadi serik. Yang kelima, orang tu secara terbuka melakukan kefasikan atau bid'ah, seperti Arab, dan lain-lain lagi, banyak benda-benda hak salah lah, jelas dia tu. Kita boleh juga royak, tak apa. Jadi kita royak secara terbuka juga, sebab dia buat terbuka. Tapi kalau orang tu dia telah melakukan kesalahan, dia tidak biasa, dia telah melakukan kesalahan maksiat, dia tidak secara terbuka, tapi telah berlaku kepada dia tu yang takdir, uji dia. Lagu tu tak boleh nak royak terbuka kepada orang. Lagu tu lah hadis tadi kita baca tadi, tutup aib seseorang saudara tu. Lagu tu lah. Salah tu siapa pun boleh salah. Kita sendiri pun boleh salah kalau Tuhan nak uji kita. Kita sendiri boleh melakukan maksiat seperti itu. Jadi dia pemalu, dia menyesal, dia. Jadi kita tak boleh royak kalau lagu tu. Kalau royak jadi mengumpat. Tapi kalau dia secara terbuka macam biasa, lagu tu tak apa, boleh royak. Yang keenam, kalau sudah jadi pengenalan kepada dia tu, misalnya A'mash, A'raj, Azraq, Qasir, A'ma, Aqta dan sebagainya. Ada orang dia kudung tangan misalnya, payah nak royak Allah mazung ni, ramai sangat Allah ni. Ataupun mak mana, mak kudung misalnya, Allah kudung misalnya, dia sebut tu orang tahu selalu. Kecok ko, kita sebut, sebut tu dengan maksud untuk pengenalan. Ataupun pekerjaan dia tu yang kait dengan pekerjaan tu hina lah, pekerjaan tu hina lah kita kata. Tapi kita sebut tu, kalau tidak orang tak kenal dengan maksud tu, bukan nak maksud menghina dia. Seperti dalam kita ada banyak A'mash, A'raj, ni kecok, pendek, renek, dan sebagainya. Ataupun hak tahi mata sama, mata ripik kau misalnya dah. Kita sebut tu untuk pengenalan. Tapi kalau boleh kot lain, ikhtiar kot lain, tak kot lain. Tapi kalau sudah jadi nama dia macam nama dia dah, tak apalah waktu tu. Pengenalan. Kalau tidak jadi susah. Seperti A'mash, nama dia Sulaiman bin Mihran. Jadi Sulaiman tu ramah. Sulaiman mana? Apa ya? Jadi sebut A'mash, orang tahu dah. Tak ada kan waktu dia. Tapi kata dia, kalau boleh pengenalan itu kita buat dengan cara lain, itu lebih molek. Itu. Jadi nampak semua tu gapo dia orang panggil ngupak ni. Kalau tak ada, itu jadi fitnah. Jadi fitnah tu lebih besar lagi lah, dosa dia lebih besar lagi.
daripada mengumpat tu. Bahkan dalam Quran kata al-fitnatu ashaddu minal qatl, lebih berat lagi daripada bunuh. Fitnah lebih berat lagi daripada bunuh. Ada kalanya begitu. Lepas tu bisyarati man satara Allah Ta'ala alaihi fid dunya bi an yastura alaihi fil akhirah. Sebab kata tadilah, iaitu tajuk ni kalau mengambil kira hadis yang pertama boleh, tetapi kalau ambil kira hadis yang kedua tak boleh, tidak sesuai. Hadis yang pertamanya, tidak Allah tutup seseorang hamba di dunia ni, keaiban seseorang hamba di dunia ni, melainkan dia akan tutup di akhirat. Illa satarahullahu yaumal qiyamah, melainkan Allah akan tutup juga di akhirat nanti. Jadi kalau satu orang tu dia buat salah lah, buat maksiat kau buat benda salah, tiba-tiba ada orang baik, orang jujur tahu, tapi dia senyap, dia tutup. Dia tutup. Bila sudah tutup lagu tu kan, saya rasa Tuhan tutup juga. Kalaulah dia tu betul-betul insaf lah. Kalau dia tu betul-betul insaf, Tuhan tak dedahkan kepada orang. Kalau tidak boleh jadi dedahkan. Hak lagu ni boleh jadi dedah. Jadi Tuhan tidak tutup keaiban seseorang hamba. Kalau nak kira hadis yang pertama, lebih kurang hadis yang kedua juga. Tutup lagu mana? Kalau kita kata maksiat itu orang tak tahu, Tuhan saja tahu. Jadi orang tak tahu, itu maksud Tuhan tutup. Hak lagu ni banyak Tuhan buka saya rasa. Apanya? Kalau berapa banyak orang tak tahu dalam dunia, sedangkan perlu tahu, saya rasa orang kena tahu. Jadi dengan sebab itu kita kata tajuk tadi dia lebih sesuai dengan hak yang kedua. Hak yang pertama tu lebih kurang juga Tuhan tutup tu dengan maksudnya ada orang tahu tapi dia tutup, dia tak royak kau orang. Gitu. Itulah cara Tuhan tutupnya. Bukan dengan cara tak ada siapa dia tahu. Hak tak ada siapa dia tahu tu banyak benda Tuhan buka. Saya rasa bukan Tuhan tutup. Banyak orang tu. Ni seseolahnya kalau hak Tuhan tutup orang tak tahu, kita kena pandai-pandai lah buat dalam dunia. Ni kalau pakai zahir hadis ni. Iaitu kita pandai-pandai buat dalam dunia ni, biar jangan bagi siapa tahu. Jadi esok Tuhan akan tutup juga. Ada kau lagu tu. Tidak gitu. Jadi maksudnya Tuhan tutup dalam keadaan orang tahu, tapi orang tu tutup. Orang tu tak royak kau orang, tak dedahkan. Dan Tuhan diri tu insaf benar, menyesal dah, taubat dah. Tuhan tutup dah. Hak lagu tu. Jadi hak sebenarnya hadis yang kedua, hak tu lebih terang maksud. Ni kelebihan orang yang menutup keaiban orang, bukan orang yang buat salah tu sendiri. Tak. Orang yang menutup keaiban orang yang buat salah, dia tahu orang tu buat gitu, tapi oleh kerana dia ni bukan biasa berlaku gini, bukan amalan dia, cuma telah ditakdirkan jadi berlaku gitu, kena ke dia ujian tu. Jadilah dia rasa tak kena lah kalau rakyat kau orang. Dia pun tutup. Tutup lagu tu. Sebab manusia ni kadang-kadang dia suka buat buah. Buat buah. Jadi rakyat keaiban orang tu jadi boleh jadi hangat majlis itu. Hidup jadi majlis. Dia suka nak rakyat, berani nak rakyat. Jadi mak ada orang ni dia telah kawal nafsu dia. Tak sih. Orang ni lah hak tutup keaiban orang ni lah kelebihan dia. Tuhan akan tutup keaiban dia esok tu. Ada pun hadis yang pertama, maknanya Tuhan tutup keaiban orang yang buat dosa tu sendiri. Itu sebab berarti hak lebih sesuainya, hak kebanyakan hadisnya ialah hak supaya yang kedua. Yang ni kalau kita buat tajuk ni bisyarati man satara aiba akhihi fid dunya bi an yastura alaihi fil akhirah, bi an yastura Allah alaihi fil akhirah. Tajuk tu lebih sesuai. Tapi kalau dengan makna yang pertama tadi pun boleh juga. Boleh juga dengan beberapa syarat lah. Dia nyesal gapo. Dan bukan Tuhan tutup semata-mata, tak ada siapa dia tahu, tidak. Dengan cara orang tahu juga, tapi Tuhan tak beri tergerak lidah dia tu royak kat orang. Itu Tuhan tutup. Lagu tu lah. Jadi itu kelebihan. Kelebihannya
Jadi Qadhi Iyad berkata, Imam Nawawi kata ni ada dua cara dia, iaitu Allah SWT menutup maksiat dia dan keaiban dia daripada tersiar di kalangan ahli mauqif di pada mahsyar seksa. Kalau kita tutup keaiban orang, tak rayak keburukan orang, Tuhan akan tutup keburukan kita dan keaiban kita di mana? Di pada mahsyar. Ketika itu biasanya disiarlah, tersiar. Ada kalanya tersiar tu dalam rupa gambar. Zaman dulu orang payah nak fikir tu, pasal kamera tak ada. CCTV ke apa tak ada. Sekarang ni orang mudah kan. Lagu mana yang jadi gambar semua nampak. Orang tak faham juga lagu mana. Dan ada kata hak duduk di ujung tu nampak juga, duduk di ujung ni. Luahlah pada masa. Tak nampak juga dulu. Zaman sekarang orang nampak dah, sebab rumah ni dinding ni tidak lagu tu sama. Dinding cermin boleh dah. Paling sana nampak, paling 5 lapis, 10 lapis nampak lagi. Dia ada ruangan-ruangan. Orang tak nampak juga. Lagu mana kata pada mahsyar tu hak tu duduk berenang. Dalam nanah, dalam darah, sekat hidung, lemah. Hak sebelah dia tu tak ada gambar satu. Tak faham juga orang. No. Lagu mana? No. Lah dia orang faham belakang. Kita duduk dalam bilik aircon, alik sana tidak aircon, panas atau muak. Hak ni sejuk, nyaman, tak ada gambar satu. Orang faham belakang. Zaman dulu orang tak faham lagu mana boleh pula suara ni tubik ni tak. Dengan adanya kaset ke apa, recorder ni ada semua, orang boleh. Pasal semula. Dia kecek. Ni. Kecek kau nyanyi kau berapa puluh tahun tu. Mati lama mana tu. Boleh dengar lagi, molek lagi. Jadi hak duduk mana? Orang tak faham juga duduk lagu mana. Sekarang ni kecil sangatnya. Duduk alik bunga letak sikit je nampak. Besar ujung jarum ni. Boleh takap bukan main. Boleh rakam semua. Jadi dia perdengarkan, setengahnya diperdengarkan. Ni suara dia tu ni apa? Kan malu tu. Tengah-tengah orang ramai situ. Hak naknya selesai belakang. Lama duduk tunggu, takut hak ni tubik, takut. Tubik ni habislah. Selama ni anak duduk hormat ke ayah. Tubik ni habislah. Ayah malu. Ayah berasa malu. Takut kalau tubik. Supaya juga anak kau sebaliknya. Supaya je mana-mana supaya. Jadi takut kalau tubik ni lah. Orang lain tak kenal, tak apa, boleh kira kita kata hak kenal lah. Tiba-tiba nampak, dengar, boleh tengok lah. Tu takut. Tuhan tutup masa tu lah. Hak kita takut sangat, kenalin tiba-tiba kita tengok lepas macam filem dipotong. Sekarang ni orang faham juga, dulu tak faham. Kalau filem tu ada kan ada. Ni tak masuk, kerak sini. Sambung pula. No. Jadi sambung tu jadi melompat, lepas pada tu pula. Hak situ tak ada. Apa tak ada? Kau nak tubik pula, kenalin lagi no. Tak ada pakai su. Tu lagu tu. Jadi banyak benda zaman sekarang ni kan memudahkan kita untuk faham agama. Keadaan sekeliling, rekaan baru ni semua menyokong akidah kita. Tak ada bercakap. Sebab itulah Maulana Anwar Shah Kashmiri kata kita orang Islam tak using, kata dia, dengan kemajuan sains, teknologi, sikit abuk tak using. Bahkan kita suka baru kan? Sebab apa? Setiap ada penemuan baru menyokong akidah kita berbeza dengan agama lain. Dia kata sungguh berbeza dengan agama lain. Kalau agama lain secara tubik so bercanggah, secara tubik so bercanggah dengan pegangan dia. Orang agama lain macam-macam lah duduk kata bumi duduk senyap lah, tak gerak lah, macam-macam. Bila orang tahu bumi ni musibah lagu mana, agama kata lagu tu, hilang kepercayaan kepada agama. Sedangkan Quran tidak, agama Islam tidak gitu. Lepas tu orang kata ada atas tanah dulu, Tuhan mengarut tak kira, mengarut tu kan. Sebab tu kita tak usah sangat sebar di kalangan masyarakat ni hak mengarut. Bahawa orang buat hujah tu susah pula kita nak betul, susah. Padahal benda tu tak ada asas pun. Tapi dah orang agama juga yang sebar benda tu susah dah jadi. Orang kata Islam pula gitu juga. Padahal ada. Kalau kita baca ayat ke apa, dia tak erti. Makan masa lah nak faham tu pula.
Sebab apa? Sebab orang agama juga yang sebar benda lagu tu. Tu. Apa ya? Nak betul pula tu payah. Aspa ni 10 ni lah. Ni 10 ni kan? Macam Yasin malam ni tak? Orang kan bila tersebar susah nak betul. Kaya adik. Tak faham. Orang yang didak tak boleh pakai hak ni. Buat macam sebab apa? Takkan ulama nak masuk belakang. Dia kata, ulama lah dulu buat je. Ni benda je susah. Susah dah jadi. Nak boleh kepahal pula nak ayat kaedahnya gini-gini. Ulama tak reti kaedah. Pula. Susah. Tak kata susah. Sebab tu janganlah buat benda-benda gini. Susah orang kemudian. Nak basuh, nak cuci tu ingat senang. Baju setengah-setengah tu kalau kena kekotoran tu tak padas sabun. Ya ada klorok lah, ada gitu-gitu. Ada buah besi lah. Tu payah. Susah. Cakap royak payah. Takkan lah apa ni pihak ni tak reti tak. Pihak ni pihak yang berkuasa agama ke apa tak reti. Tu benda je. Padahalnya memang tak betul. Memang tak ada satu pun sahih. Apa lagi nak baca Yasin tu? Dia kata tak apa fadail amal. Tu kaedah pakai kaedah juga, itu mengelirukan orang lah. Fadail amal tak apa. Fadail amal tak apa tu lagu mana? Benda gapo? Ni akidah ni percaya yakin tu. Yakin. Tuhan akan panjang umur, murah rezeki. Yakin lagu tu. Dia hadis lagu mana? Nak boleh yakin setara tu. Itu kaedah je. Tak tahu kaedah mana dah habis selera. Kucalana habis. Itulah benda je. Kalau dah rusak, ayah. Orang berkata lagu tu demo pun lagu tu. Habis gitu. Lepas tu panjang ni. Babu mudarat man yattaqi fuhsyahu. Ini rekah ceritanya. Siapa dia ni? Ni Imam Nawawi sebut Uyainah bin Hisn. Dia tidak ikhlas ngati. Dia ni munafik. Itu dia. Dia tidak ikhlas ngati. Jadi Nabi SAW kata gini ni nak rayak, nak menarik perhatian orang kepada hakikat dia tu lah. Dia kata ni lah orang yang paling teruk. Dan dalam masyarakat Arab ni, dalam masyarakat mana-mana tidak bertamadun, kadang-kadang orang tu tidak nanti lah mana nak jadi ketua. Asal dia ada sesuatu kelebihan, ikut kelebihan agama. Kalau orang dalam hutan, dalam mana tu kan, misalnya gagah ke, adalah sesuatu kepandaian. Gol lain tak kerti kau satu, baca menulis pun tak kerti, tapi boleh jadi ketua, jadi raja dah di kalangan dia. Ni pula ketua juga. Sebab apa? Dia terkenal di kalangan mereka, iaitu al-ahmaqul muta', si bodoh yang ditaati. Terkenal dia ni bodoh, tapi orang ikut dia. Terkenal dia ni. Jadi Nabi SAW lepas tu dia ni jadi murtad gapo. Di zaman Sayyidina Abu Bakar dia ditawan. Jadi orang tengok belakang Nabi kata dia betul, Nabi tidak kata saja. Nabi tidak kata saja. Dia kata ni lah, minta izin nak jumpa dengan Nabi. Nabi tanyalah dengan siapa dia. Dia Nabi pun kata, Aisyah dengar lah, inilah orang paling tak pakar, paling teruk di kalangan puak dia ni. Tapi bila masuk jalan kecek tu, dia kecek molek, senyum apa Nabi. Senyum, kecek molek. Aisyah pun heran lah, sebab Nabi ni tak biasa taqiyah, kita kata taqiyah, pura-pura gitu ni lah. Lagu mana nampak ni? Inilah orang panggil mengajar berpolitik, mudarat. Selagi mudahanah, mudahanah tak boleh, mudarat tak apa. Kita kata tadi salah satu terjemahannya teruknya bermuka-muka. Bermuka-muka ni kalau bahasa kita makna tak molek. Alah ke tak molek lah. Jadi di sini makna ambil hati, jaga hati.
Orang yang ditakuti kejahatan dia. Mana kalau kita dia salah sehati dengan kita, habis pokok dia sesat. Dan dengan abuah dia, orang pakai abuah dia. Jadi kita kena melera, jaga hak lebih besar. Ada juga orang kalau kita royak, kita terancam bahaya. Jadi kita tak royak kat orang tu sebab kita lemah sangat. Kita tidak mampu nak buat apa kata kau gapo dalam satu keadaan lah kita tak royak kau. Sebab kalau royak terancam, kita habis keluarga kita terancam. Jadi kalau lagu tu lagu mana? Bolehkah kita diam? Tu nak royak. Sini. Jawabnya boleh. Sebab apa? Kalau tidak bahaya lebih besar. Tapi orang yang lagu ni inilah seburuk-buruk manusia di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Orang yang dibiarkan dia buat sesuatu, benda dia tak molek tu kenapa? Kerana takut kejahatan dia tu. Kalau kita larang dia, nyahar bagi kita. Padahal kau kita nak lawan tu. Kalau kita boleh lawan, ada kau memang wajib lah. Kalau tidak, dialah dulu sementara waktu. Timalah keadaan tu, kekurangan tu, sampai masa kita lipat tekuk dia. Kalau tak sampai situ, tekuk kita lah, melipat je. Jadi kena melera juga. Itulah ni. Jadi mudarat ini apa dia? Iaitu gadai duk, kalau bahasa rekah kita, bahasa Melayu, gadai dunia untuk dunia atau untuk agama. Kita gadai dunia untuk kebaikan dunia kita atau kebaikan agama kita, atau kedua-duanya sekali. Itu orang panggil mudarat. Mudahanah soal lagi. Hak ni tak boleh. Tidak pernah Nabi SAW lakukan. Mudahanah lagu mana? Iaitu gadai agama kerana dunia. Tak boleh. Itu tak boleh. Gadai agama kerana dunia, gadai agama kerana akhirat, tak ada tu nak ke dia. Gadai agama kerana dunia, itu tak boleh. Itu orang panggil mudahanah. Jadi hak ni Nabi SAW mengharapkan dengan lembut gitu. Dia sebab orang bodoh ni kan, dia boleh bertindak membabi buta, dia tak kira. Dia tak kira dah, habis selerak pun. Jadi nak jaga misalnya perempuan di rumah, dia tahu dah tu lelaki dia jadi baik, pelik. Jadi dia jaga hati dia. Jaga hati dia. Kalau tidak, habis barang dalam rumahnya pakung kursi, dah habis berselerak. Jadi jaga sementara. Ambil hati itu dalam keadaan terdesak untuk jaga yang lebih besar lagi. Itulah maksudnya sini. Ya Aisyah pun harap, apa ya kata gitu, lepas tu bila dia mari kecek lembut gitu mau pula. Nabi SAW kata, wahai Aisyah, manusia yang paling teruk, paling dahsyat kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat nanti ialah manusia, ialah orang yang dibiarkan oleh orang ramai kerana takutkan kejahatan. Kejahatan dia tu macam-macam lah boleh berlaku. Macam di sini dia tu ketua, dia pergi itu anak buah dia tu kat siapa benci ke Nabi, siapa tak si Islam, siapa mati kesal dia. Itu tak boleh tu. Biarlah kita muka-muka sikit pun apa untuk agama kita, untuk agama. Untuk dunia kan macam dunia tadi tu, dunia kita kan kita terancam. Tu dunia kita. Jadi kita bermuka-muka sikit dengan dia. Awak lelak senyum, sebenarnya tidak senyum, suka sengati. Jadi ni walaupun kena hak betul macam ni, iyalah hak tidak betul kadang-kadang kita pun tak terasa. Tu tak tahannya. Kita jadi pemimpin, kita jadi DO, kita jadi menteri besar, kita jadi Perdana Menteri, kita jadi cikgu besar, ikut bila boleh tahan nak bila lah. Banyak benar lah. Ketika kita jadi tu kadang lembek gapo pada gapo kata tak. Mana orang baiklah dengan kita, hormatlah. Tapi bila kita tak ada jawatan, tak ada siapa dia tanya. Maknanya orang anggap kita tu jenis tu, jenis ni takut.
Kerana takut pada kita, dia akan turunkan pangkat kita ke, dia akan hantar jauh kita ke, dia akan lucut jawatan kita ke, ataupun dia tak akan bagi gapo-gapo ke dunia kepada kita. Kerana kita takut tu. Sebab tu kita buat gitu. Dia ada kuasa. Ini dah jahat. Inilah orang kata jahat ni tidak nanti Uyainah bin Hisni saja. Tidak nanti Uyainah bin Hisni saja. Jadi janganlah jadi gitu, kena fikirlah. Kok jadi manager tu kok jadi cikgu besar, lagu mana kat orang tak suka ni? Lepas pada dia berhenti, lepas pada tak ada jawatan, lagu mana sifat orang tak suka? Dia kena belajar tu. Kalau tidak, itu masuk dalam ni. Masuk dalam ni. Sebab orang takutkan kejahatan. Kejahatan ni tidak mestinya tak apa, bunuh ke apa, tak mesti. Tu kejahatan lah juga tu. Kau takut tu. Dia tidak boleh naik apa-apa segala-galanya, dia gagal ke belakang. Orang tu tak boleh naik gaji. Misal kerana dia takut dia, tu muka-muka sangat tu. Bahaya tu. Bahaya. Tak semestinya jadi gitulah. Kalau berlaku gini, banyaklah pura-pura dalam masyarakat ni. Pura-pura tidak ikhlas, tak suka lagu ni, sebenarnya hidup tak suka. Itulah nak ayatnya. Dalam Imam Nawawi buat kesimpulan, dalam hadis ni ada kita boleh bermuka-muka ataupun jaga hati orang yang ditakuti kejahatannya. Dan keharusan mengumpat orang fasik yang secara terbuka melakukan kefasikannya. Kita tidak termasuk dalam ngumpat, tak apa. Ini buktinya Nabi sendiri kata ni alik belakang dia ni. Kalau kata alik belakang Tuhan dia tak senang, semuanya orang panggil ngumpat, mana Nabi sendiri ngumpat lah kalau tak termasuk orang ni. Itulah sebab Imam Nawawi sudah kecualikan tadi. Dan keadaan tu tidak jadi ngumpat. Nabi SAW tak puji dia, tidak angkat dia, bukan mengampu. Mudarat bukan bermakna mengampu. Bodek kata, tidak bodek. Nabi tak ada puji dia, cuma dia baik saja, kecek berlalu lembut gitu. Gak kecek lembut gitu dengan orang lain pun dia kecek lagu tu juga. Memang dia jenis berlalu, memang jenis lembut Nabi. Tidak kata dengan dia ada orang jenis jahat tu lain. Tak. Tapi dia tak puji. Apa kalau puji tu orang panggil bodek, ampu. Ini tak ada. Kalau lagu tu salah. Jadi dia buat gini, dia kata gini, nak suruh orang beringat lah. Nak suruh orang beringat. Sebab apa? Nabi mengharapkan dia berubah dan pengikut-pengikut dia tu tidak bersikap kerah, mengambil sikap yang kerah putus dengan Islam ni. Itu sebabnya Nabi buat gitu, kecek molek. Itulah antaranya. Babun fi babu fadli rifq. Nampaknya tak ada, kita lihat benar dah. Sekat tu dulu malam ni. Wallahu a'lam.